Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada ayat yang seterusnya. Ma tidaklah yawaddu. Wadu ni maksudnya cinta atau suka. Menyukai. Tidaklah menyukai allazina, orang-orang yang kafaru, yang ingkar, jamak bagi kafar, min, dari ahli juga, ahli kitab, min ahli kitab, di kalangan ahli kitab, wa, dan la, tidak juga, bagi siapa? Al-musyrikina, orang-orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah Ta'ala, an, jika yunazzala, diturunkan, fi'il mudhari majhul, diturunkan, ala, ke atas, kum, kamu, min, dari khairin, kebaikan, min, dari Rabb, Tuhan, kum, kamu, daripada Tuhan kamu, wa, dan Allah, wallahi, dan Allah Ta'ala, yakhtassu, mengkhususkan. Ini ada penekanan sikit dari tasydid. Yakhtassu, mengkhususkan, bi, bagi, atau dengan rahmat, dengan rahmatihi, rahmatnya, iaitu rahmat Allah Ta'ala, bi rahmatihi, dengan rahmatnya, man, bagi, yasya, disukainya, yang diinginkannya, wa, dan Allah, zu, yang mempunyai, zu, menguasai, mempunyai, al-fadli, zul fadli, yang mempunyai fadl, azim, yang perkasa, fazal ataupun kurnia yang besar, kurnia yang perkasa. Jadi terjemahannya yang mudah, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Maksudnya, di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak menyukai, ada orang-orang kafir, di kalangan orang-orang kafir dan di kalangan orang ahli kitab dan musyrik, tidak menyukai jika diturunkan ke atas kamu sebarang kebaikan daripada Tuhan kamu. Wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha'u. Allah Ta'ala itu mengkhususkan dengan rahmatnya bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu zul fadlil azim, dan Allah Ta'ala itu menguasai, mempunyai kurnia yang sangat besar. Jadi semalam kita dah belajar bagaimana orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ini, dan setelah mereka gagal dalam banyak usaha, kemudian mereka mendapat azabun alim juga, azab yang pedih, namun tetap juga mereka masih tidak berpuas hati. Mereka tak boleh lihat kalau apa-apa kebaikan yang diterima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini digambarkan apa saja kebaikan yang Tuhan berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu memberikan sakit hati kepada mereka. Apabila malaikat Jibril alaihissalam diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pun dimusuhi oleh mereka. Mereka menuduh malaikat Jibril macam ni dan sebagainya. Jadi mereka tak boleh lihat, tak suka melihat kalau sebarang kebaikan diperolehi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau mereka melihat Rasulullah mendapat kejayaan dalam peperangan, lagi mereka sakit hati. Mereka tak boleh lihat tu, sakitnya sangat dalam bagi mereka. Tetapi Allah Ta'ala dah beritahukan, wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha', bahawa rahmat Allah itu telah dikhususkan, pada waktu itu memang telah dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa usaha pun yang mereka hendak lakukan tidak akan berjaya.
Kerana pada waktu itu, pada ketika itu Allah Ta'ala telah khususkan rahmatnya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat Islam pada waktu itu. Dan kurnia dan rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Wallahu zul fadlil azim. Dan rahmat Allah Ta'ala, kurnia Allah SWT itu adalah sangat luas. Jadi mereka tidak dapat menghalang arus deras satu revolusi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai usaha yang mereka lakukan untuk menggagalkan, sebaliknya mereka yang gagal. Rasulullah SAW dan orang-orang Islam dan para sahabat sentiasa maju, sentiasa berjaya. Daripada lemah, miskin, akhirnya menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang dihormati, membentuk sebuah empire. Akhirnya Islam tersebar ke seluruh dunia. Ini yang dikatakan wallahu zul fadlil azim. Fazal Allah Ta'ala itu sangat luas, sangat besar. Dan berkat usaha Rasulullah SAW dan para sahabat dan orang-orang Islam pada waktu itu, lihat bagaimana mereka telah membawa nama Islam muncul cemerlang terkenal di seluruh dunia. Ini berkat daripada usaha mereka. Dan semuanya adalah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita selalu sebut apa-apa pun kita kata ini semua kurnia daripada Allah Taala, fazal daripada Allah Taala. Kalau dari kita, usaha kita itu memang sedikit, tapi selebihnya lebih adalah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung pada ayat seterusnya. Ma, apa-apa pun, nansah, dimansuhkan, min, dari ayatin, ayat-ayat, dari ayat atau nunsiha atau dilupakannya. Na'ti, kami bawakan, dari atas jadi na ni kami, na'ti bi dengan khairin, dengan yang lebih baik, bi khairin dengan yang lebih baik, min dari hanya, dari minha darinya, atau misla semisalnya, hanya misliha atau semisal dengannya. Huruf iftiham, apakah? Lam, tidak, ta'lam, kamu mengetahui. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui? Anna, sesungguhnya Allah ala atas kulli, setiap syai'in, sesuatu, qadir, maha berkuasa. Jadi nanti dengarkan baik-baik, ini penafsirannya sangat panjang. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Apapun yang telah dimansuhkan daripada ayat atau yang telah dilupakan, kami bawakan yang lebih baik daripadanya atau yang semisal dengannya. Jadi ayat ini banyak ahli-ahli mufassirin telah tersilap. Mereka mengatakan ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang telah dilupakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya terangkan beberapa contoh yang mereka telah tersilap. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan akan belajar penafsiran yang sebenar, di mana penafsir saya enggak tahu. Nomor AIC sudah apa? Maksudnya kita akan belajar satu penafsiran yang baru yang mendolak atau memperbetulkan penafsir-penafsir yang sebelum ini. Mereka mengatakan ada di antara ayat-ayat Quran yang telah dilupakan atau telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antaranya saya ingin sampaikan di sini, yang pertama, ini ada dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani jilid awal. Dan mereka mengatakan ada ayat dalam Al-Quran yang menyebut asy-syaikha wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma nakalan minallahi wallahu azizun hakim.
Maksudnya kalau ada syekh dengan syekh yang perempuan berzina, maka rejamlah mereka. Ini akan menjadi satu contoh daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini mereka katakan ayat ini ada tetapi telah dimansuhkan. Jenis yang seperti ini. Kemudian ayat yang ada tapi telah dimansuhkan. Kemudian ada jenis yang kedua pula yang dikatakan dimansuhkan, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang disebutkan la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Mereka katakan sebelumnya sebenarnya ada ayat yang membenarkan kita menyerang atau membunuh orang-orang kafir, berjihad. Tapi kemudian Allah Ta'ala telah gantikannya dengan la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Tapi sebelumnya ada berjihad, menyerang dan membunuh orang-orang kafir. Lalu digantikan dengan ayat la ikraha fiddin. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, mereka katakan dahulu bahawa orang-orang Islam solat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kerana berhala Kaabah dikelilingi berhala, lalu mereka solat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian barulah berubah menghadap kepada Kaabah. Jadi inilah beberapa contoh yang mereka katakan bahawa Al-Quran itu, ayat ini menceritakan tentang ayat-ayat dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi penafsiran yang sebenar apabila Hazrat Muslim Maud alaihissalam mengkaji dan menyiasat, bahawa beliau katakan daripada kajiannya, dia kata tidak ada pun boleh disabitkan, boleh dibuktikan bahawa ada ayat-ayat Al-Quran yang dimansuhkan atau yang Rasulullah SAW telah lupa atau sahabat-sahabat telah dilupakan. Tidak ada sebenarnya. Sebab apa? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah berfirman dalam surah A'la. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Sanuqri'uka fala tansa." Kami akan membuatnya, kamu membacanya dan kamu tidak akan melupakannya. Ini pun ayat Quran juga. Allah Ta'ala berjanji kepada Rasulullah SAW apa yang dibacakan, yang disampaikan Al-Quran ini, yang dia tidak akan lupa. Jadi kalau ahli mufassirin mengatakan, ayat ini mengatakan nunsiha dia telah dilupakan, bagaimana dengan ayat surah Allah? Dikatakan tidak dilupakan. Jadi salah satu ayat kita kena potong buang. Yang mana satu yang betul? Di sini ke au nunsiha atau sanuqri'uka fala tansa? Kemudian Hazrat Muslim radhiyallahu anhu berkata lagi bahawa Allah Ta'ala telah berjanji dalam Al-Quran bahawa dia yang akan memeliharanya. Allah SWT berfirman, "Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun." Surah Hajar ayat 10. Ini pun janji Allah SWT. Allah Ta'ala yang menurunkan zikir ini, lalu dia akan memeliharanya. Tidak akan membiarkannya tidak terpelihara. Okay. Jadi apa yang sebenarnya ayat di sini? Apa yang maksud sebenar di sini yang ada ayat-ayat yang dimansuhkan atau dilupakan? Kemudian ada juga yang mereka mengatakan ada satu hadis, mereka mengatakan ada satu riwayat, mereka katakan ada dua orang sahabat datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, lalu diajarkan satu surah. Lalu mereka menghafalnya, mereka balik, mereka mengulang hafalnya. Tetapi setelah malam berlalu, keesokan subuh, mereka telah lupa. Lalu mereka kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, semalam surah yang Rasulullah SAW ajarkan, kami baca, kami hafal, tapi bila kami tidur, keesokan subuhnya kami dah lupa." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Kamu telah dilupakan." Jadi mereka mengatakan di sinilah bahawa inilah salah satu bukti juga bahawa ada ayat Quran yang telah dilupakan. Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi,
Hazrat Muslimun radhiyallahu anhu mengatakan bahawa tidak ada satu ayat pun yang dilupakan. Sanu kriuka fala tansa, itu janji Allah SWT bahawa apabila dibacakan Rasulullah SAW tidak akan lupa dalam surah Al-A'la. Kedua, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir ini dan kamilah yang akan memeliharanya. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam juga pernah bersabda, Al-Quran daripada huruf ba sampai huruf sin tidak ada perubahan di dalamnya, walaupun satu titik pun, walaupun satu koma pun tidak ada perubahan. Semua itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala sendiri yang berjanji, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Okey. Jadi apa yang dimasukkan di sini? Sabar sebentar, saya akan sampaikan. Tapi ada beberapa lagi saya nak sampaikan. Sebab apa? Okey, kalau mereka katakan yang tadi dulu mengatakan ayat yang pertama, saya katakan, yang contoh yang pertama tadi saya bacakan, bahawa dia katakan asy-syaikha wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuha nakala minallahi wallahu azizun hakim. Kalau ada syaikh dengan syaikh perempuan, jika mereka berzina maka rejamlah mereka, menjadi satu contoh dari Allah. Allah Ta'ala Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi dalam bahasa Arab, kalau syaikh itu boleh dimaksudkan orang yang tua. Kalau kita nak terjemahkan orang tua laki-laki atau orang tua perempuan. Syaikh juga boleh bermaksud suami. Suami laki-laki dan isteri. Syaikhatun maknanya isteri perempuan. Itu kan boleh maksudkan sedemikian juga. Jadi apa yang ingin disampaikan di sini? Kalau suami isteri, kenapa pula perlu direjam? Jadi sebenarnya ini tidak masuk akal. Sebenarnya tidak ada. Kerana mereka yang sebenarnya yang mengada-adakan. Sebenarnya ayat yang seperti itu tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian mereka katakan sahabah tadi, dua orang yang lupa tadi. Dia diajarkan surah, kemudian malamnya tidur mereka dah lupa. Sebenarnya ada banyak lagi sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Para muhafiz, orang-orang yang telah menghafal Al-Quran. Dalam satu peperangan ada 70 orang hafiz telah disyahidkan, mati terbunuh. Tetapi masih ramai lagi. Tidak pernah pun Rasulullah SAW atau para sahabat mengadu mereka terlupa, mereka tak tahu. Tak pernah. Ini semua tidak ada bukti bahawa Rasulullah SAW telah terlupa mana-mana ayat. Kerana janji Allah SWT memang terpelihara. Rasulullah SAW hafal seluruh Al-Quran dan ramai juga di kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran. Kalau kata dua tadi dah lupa, ramai lagi yang boleh mengingatkan, boleh membetulkan. Jadi mereka tidak mempunyai dalil kuat untuk mengatakan bahawa Al-Quran itu ada ayat-ayatnya telah dimansuhkan atau telah dilupakan. Jadi ini satu kekurangan dan kesilapan daripada ahli mufassirin yang dahulu. Dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikurniakan imam zaman, dikurniakan khalifah yang sentiasa mendapat petunjuk wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa membukakan rahsia Al-Quran. Dan pada malam ini kita sedang belajar satu penafsiran yang baru, yang membetulkan tafsir-tafsir yang sebelum ini. Jadi yang dimaksudkan di sini, kalau kita nak kaji, kalau ikut urutan pelajaran yang kita belajar daripada ayat-ayat sebelum ini, yang ini kita tahu bahawa Yahudi yang mengatakan mereka adalah bangsa yang terpilih, mereka mengatakan mereka adalah pilihan Tuhan, mereka mengatakan mereka mendapat kitab syariat dan mereka bangga dengan syariat yang ada, dan mereka katakan mereka tidak akan diazab, hanya mereka saja yang akan masuk syurga, bangsa lain semua akan masuk neraka. Jadi ayat ini kalau kita perhatikan, kalau kita katakan yang dilupakan atau yang dimansuhkan itu adalah kitab-kitab sebelum Islam, iaitu Taurat, Injil atau yang lain.
Jadi di sini Allah SWT, kalau kita katakan seperti itu ayat ini mengenai kitab-kitab yang terdahulu, maka ayat ini bersesuaian kalau mengikut urutan daripada ayat-ayat sebelumnya. Ya kan? Jadi di sini ada di pelajaran di antara pelajaran yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, terutamanya Taurat dan Injil. Sama ada dua. Sama ada mereka ada ayat itu ada, perkataan itu ada, lalu mereka telah tidak beramal padanya. Mereka mengabaikannya. Ataupun ada ayat-ayat yang ada pelajarannya tapi sudah tidak relevan untuk masa sekarang atau untuk masa akan datang. Ianya hanya relevan pada zamannya sahaja. Jadi Allah Ta'ala gantikan yang terbaru, yang lebih baik lagi. Jadi ini maksudnya, kalau kita katakan yang dilupakan atau yang dimasukkan itu adalah kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran, jadi ayat ini sangat bersesuaian. Sebab apa? Al-Quran datang dengan petunjuk yang baru, yang meliputi segala permasalahan, yang meliputi segala kesulitan-kesulitan atau pandangan-pandangan. Jadi Al-Quran telah membersihkannya, telah memberikan contoh dan memberikan penerangan, dan ianya adalah sebuah kitab yang terbaik untuk petunjuk kita pada masa itu dan pada masa akan datang. Jadi inilah yang dimasukkan oleh ayat ini. Ayat ini menggambarkan bahawa bangsa Yahudi dahulu mereka asyik duk bangga-bangga dengan kitab mereka. Mereka mengatakan mereka adalah ahli kitab. Mereka berpandukannya. Mereka lebih tahu, mereka lebih faham. Mereka lebih awal lagi menempah banyak kejayaan. Tetapi bila terjadi keruntuhan akhlak, keruntuhan rohani di kalangan orang-orang Yahudi, lalu Allah Ta'ala ingin membawakan sesuatu yang lain. Satu kitab syariat yang lain. Sebenarnya ada nubuatan daripada kitab Taurat juga, bahawa akan ada satu kitab syariat yang baru menggantikan Taurat. Sebenarnya mereka tahu. Dan sebenarnya mereka sedar juga. Satu malapetaka buruk pernah terjadi kepada bangsa Israel ini, bangsa Yahudi ini. Kita dah belajar sebelum ni bahawa Raja Nebukadnezar telah datang menyerang Jerusalem. Lalu rumah ibadat mereka dirosakkan, perpustakaan mereka semuanya dibakar. Jadi begitu susah payah Nabi Ezra berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya untuk menuliskannya kembali kitab Taurat itu. Dia berdoa bersungguh-sungguh bahawa semuanya itu dah habis dah, tapi dia ingin menuliskannya kembali waktu zaman di Babylon. Jadi Allah SWT memberitahukan, kamu perlu duduk bersendirian satu tempat selama 40 hari. Kemudian tambah lagi dengan 5 hari. Jadi Allah Ta'ala akan kurniakan dia beberapa petunjuk nanti. Jadi ini pun mereka tahu, kitab mereka sebelumnya pun dah rosak, dah habis. Bila dituliskan kembali itu pun tak dapat semuanya. Jadi memang layak perlu datang satu kitab syariat yang baru. Kemudian Nabi dalam Yeremia sendiri pernah membuatkan Yeremia bab 13 ayat 3. Lebih kurang terjemahannya dikatakan, lihat bagaimana Tuhan telah berkata, aku akan, siapa ada Yeremia bab 13 ayat 3 buka, tolong bacakan sementara saya terangkan yang lain. Jadi di sini pun ada digambarkan bahawa Allah Ta'ala telah janjikan bahawa akan ada satu syariat yang baru. Jadi bila katakan bahawa yang dilupakan atau yang dimasukkan itu adalah kitab Taurat dan kitab yang lain-lain yang sebelum Islam, jadi ayat ini bersesuaian. Kerana di sini sebenarnya ada satu janji Allah SWT. Bangsa Yahudi yang sebelumnya asyik bangga dengan kitab mereka, tapi Allah Ta'ala katakan bahawa Allah Ta'ala yang berkuasa. Seterusnya tengok, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya, apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Di mana di sini Allah Ta'ala ingin
membangunkan satu peradaban dunia yang baru. New World Order yang lebih bersesuaian, yang lebih sesuai untuk kegunaan petunjuk manusia akan datang. Yeremia bab 13 ayat 3. Cuba cek ayat 3 atau ayat 30, ada titik saya tak perasan. Jadi di situ ada janji Allah Taala. Jadi ini Allah Taala telah janji bahawa dengan kedatangannya Al-Quran, Allah Taala yang Maha Berkuasa, Allah Taala ingin menghidupkan satu new world order, satu dunia peradaban baru. Dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran yang kita perolehi ini, inilah petunjuk kita, hidayah kita untuk masa sekarang ini dan masa akan datang. Alhamdulillah kita dah belajar. Ke atas. Minta maaf siapa tolong mute, jangan ganggu. Kelas ini ada recording. Jangan bercakap waktu terbuka tu, unmute. Kalau nak bercakap mute. Pasal kelas ni ada recording. Tolong jaga adab masing-masing Jadi ini janji Allah SWT kepada orang Islam bahawa Al-Quran yang Allah Ta'ala telah bawakan melalui perantaraan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membawa satu revolusi, serta membawa satu peradaban yang baru. Jadi segala petunjuk hidayah yang akan boleh diguna pakai dari masa sekarang dan akan datang iaitu adalah Al-Quran Karim. Jadi kalau ada kitab-kitab yang terdahulu, kalau mereka ingin petunjuk, mereka ingin mencapai keselamatan, mereka perlu berpandukan Al-Quran. Kerana pelajaran-pelajaran kitab dahulu itu telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah ayat yang sebenar, penafsiran yang sebenar daripada sini. Jadi inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Ini pun gaya seperti ini juga. Apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah Ta'ala itu penguasa langit dan bumi. Ini di ayat lain. Jadi Allah Ta'ala kalau nak mengkurniakan kepada siapa yang kehendakinya, tidak ada sesiapa pun boleh menghalang keinginan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada satu bangsa pun, tiada satu negara pun yang boleh menghalang apabila Allah SWT ingin mengkurniakan rahmatnya kepada sesuatu kaum. Jadi Allah Ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu dan takdir dan keputusannya adalah untuk petunjuk umat manusia pada hari ini iaitu Al-Quran Al-Karim. Di sini dikata Yeremia bab 13 ayat 3. Sekejap saya tengok saya punya Bible sekejap. Okeylah, kita tutup dulu, nanti kita sambung dengan sesi soal jawab. Nanti kalau kita cek balik yang ayat ini Yeremia ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.